Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. InsyaAllah khususnya kepada penduduk di kawasan Perak, Tanjung Malim dan kawasan-kawasan sekitar lah. Apa abang semua, insyaAllah hari ini kita dapat satu perkabaran yang menarik lah daripada Saudi berkenaan dengan status umrah kita yang akan datang. InsyaAllah bermula dijangkakan lah bermula pada Januari 2021. Bermakna sekarang kita di bulan September, kita hanya ada beberapa bulan je lagi untuk buat persiapan musim umrah baru kita bermula Januari nanti 2021. Diharapkan berita ini sedikit sebanyak kita dapat kelegaan dalam hati kita, sebab sedia maklum umrah kita tertangguh dari bulan Februari 2020 sehinggalah berita yang dikeluarkan oleh kerajaan Saudi hari ini sehingga Januari 2021. Hampir setahun kita tak ada penerbangan umrah. Tiram Travel bukan Tiram Travel saja, maknanya yang terlibat ni semua negara lah. Semua negara yang nak berhajat untuk menunaikan umrah ditangguhkan sementara akibat bencana wabak COVID-19 ni. Jadi perkabaran yang menarik ini, kita doa sama-sama supaya Allah mempermudahkan segala urusan kita yang akan datang. Cuma apa yang saya nak maklum sini, berita yang dikeluarkan adalah bukan berkenaan dengan umrah lagi. Berita yang dikeluarkan hari ini berkenaan dengan kemasukan pelancong-pelancong asing, kemasukan di Saudi Arabia yang bermula pada 15 September yang melibatkan visa yang bekerja apa semua itulah. Bermakna 15 September ni dah orang-orang yang bekerja di Saudi tu semua dah boleh masuk, kecuali jemaah-jemaah umrah kita masih belum diketahui lagi, dan kemungkinan besarlah pada Januari 2021. Kerana kita ambil kira berkenaan dengan kemasukan penerbangan international diluluskan untuk Januari 2021. Jadi yang mana yang berhajat untuk menunaikan umrah lagi pada musim-musim yang akan datang ni, bolehlah datang ke pejabat tiram di mana-mana pun di seluruh Malaysia. Kita ada lebih kurang dalam 40 cawangan tiram travel. Boleh membuat pendaftaran awal, bayar deposit awal sebanyak RM500 seorang untuk kita confirmkan dululah tempat kita. Walaupun kita dah sediakan tarikh umrah, perjalanan umrah kita dari Januari hingga Mac. Jadi yang mana yang berhajat tu bolehlah ke pejabat, insya-Allah melihat tarikh-tarikh yang berkenan, terus buat pendaftaran. Dan setiap pendaftaran umrah ni kita kenakan deposit jemaah RM500 sahaja. Dan kita akan buat kita akan collect semua dokumen jemaah, pasport, sertifikat gambar visa dan juga full payment. Biasanya 2 bulan sebelum terbang. Maknanya kalau confirm terbang bulan 1, insyaAllah bulan 11 kita dah mula collect untuk jemaah-jemaah yang berdaftar dalam bulan Januari 2021. Okey, sebarang pertanyaan boleh tanya saya, ataupun yang tentang menonton live ni minta share banyak-banyak. Ini je yang dapat membantu untuk hebahkan berita-berita yang terkini yang kami sediakan dari Tiram Travel Tanjung Malim. Tak minta tolong banyak, minta tolong share je, bagi kawan-kawan kita dapat tahu situasi sebenar kita macam mana, keadaan kita macam mana. InsyaAllah bila umrah yang akan datang ni bermula nanti, kita dalam persiapan untuk menyediakan SOP yang baru lah. Contoh macam tamu haji pun dah keluarkan satu kenyataan hari ini, kemasukan ke Saudi akan dibenarkan secara berperingkat. Apa yang ditulis ini, perancangan untuk membenarkan pelaksanaan umrah akan diumumkan secara berperingkat oleh kerajaan Saudi.
Bermula Selasa 15 September, Kerajaan Saudi akan mengangkat sebahagian daripada sekatan kemasukan antarabangsa. Kebenaran hanya diberikan kepada beberapa kategori sahaja, warga negara Saudi dan negara anggota Majlis Kerjasama Teluk. Bermakna 15 September ni dah daripada buka untuk orang yang bekerja di Saudi untuk masuk untuk melakukan tugasan di sana. Dan yang ketiga, Kerajaan Saudi akan mengumumkan cadangan mengangkat sekatan kemasukan sepenuhnya di semua pintu masuk 30 hari sebelum tarikh 1 Januari. Bermakna sebelum 1 Januari 21, 30 hari sebelum, kita akan keluarkanlah beberapa SOP lah untuk yang mana yang nak masuk kerajaan di negara Saudi itu, macam mana keadaan dia, apa yang perlu dilakukan, adakah perlu saringan COVID-19, saringan kesihatan jemaah, apa semua tu. Kita harap benda ni dipermudahkan untuk urusan jemaah, bakal-bakal jemaah tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang mana yang tonton live ni minta komen untuk saya cuba baca komen-komen yang ada sini ataupun cuba selesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi yang mana jemaah kita yang tertangguh sejak bulan Februari itu, kita akan bawakan semua jemaah-jemaah kita yang masih lagi kekal bersama dengan Tiram Travel, yang masih belum buat penarikan diri, yang dalam status penangguhan, bolehlah untuk datang memilih tarikh-tarikh baru yang akan keluar, yang telah keluar lah, yang telah keluar, tetapi dalam bulan Januari hingga bulan Mac. Kita ada 3 jenis flight yang kita ada sekarang ni untuk jemaah buat pilihan, iaitu AirAsia, yang kedua Saudi Airlines, dan yang ketiga insya-Allah yang akan kita masukkan dalam tarikh penerbangan kita, Malaysia Airlines. Jadi bagi untuk yang berminat mencari pakej harga yang rendah, dinasihatkanlah memilih penerbangan AirAsia, sebab jurang perbezaan harga tu lebih kurang dalam 2 atau 300 ringgit lah untuk seorang, untuk jurang harga penerbangan AirAsia dan juga Saudi Airlines. Ada banyak kelebihan AirAsia pada masa depan, iaitu penerbangan AirAsia boleh memasuki airport Madinah, keluar masuk melalui airport Madinah. Bermakna jemaah tak perlu menunggu berpatah balik ke airport Jeddah untuk pulang ke tanah air. Maknanya sini kalau faham, jemaah turun Madinah, dia akan duduk di Madinah lebih kurang dalam 5 hari, dan dia akan pergi ke Mekah menunaikan umrah, dan dia akan balik melalui airport di Jeddah. Jadi tak perlu nak patah balik seperti sebelum ni, turun airport Jeddah, pergi naik bas ke Madinah lebih kurang 5-6 jam, lepas tu kena patah balik ke Mekah menunaikan umrah dan balik semula ke Jeddah untuk balik penerbangan ke tanah air. Jadi pembaharuan AirAsia ni lebih menjimatkan masa jemaah di sana lah, menjimatkan masa, tidak meletihkan jemaah menaiki bas sehingga 5-6 jam. Itulah kelebihan penerbangan kalau melalui direct AirAsia, direct Madinah. Kalau nak selesa macam naik Saudi lah, tapi Saudi tak ada penerbangan direct Madinah yang kita ambil. Penerbangan Saudi semua penerbangannya turun Jeddah dan balik pun melalui airport Jeddah. Okey, apa yang kita ada penerbangan saya dah terangkan. Hotel di Mekah masih lagi kita menggunakan Hotel Safa, berdepan dengan pintu Masjidil Haram King Abdul Aziz. Dekat je, lebih kurang dalam 50 meter. Tak perlu mana turun hotel terus pijak dataran masjid. Hotel yang ekonomi sikit pun kita ambil dalam lingkungan 150 meter di Hotel Meridian ataupun Hotel Al-Masar yang bertaraf 5 bintang juga. Di Madinah kita masih kekal seperti sebelum-sebelum ni, kita menggunakan hotel ekonomi Ansar Jadid, dan yang terbaru kita guna hotel di Elah Majidi
yang lingkungan jaraknya depan pintu 17. Harga, kalau ikutkan harga masih lagi dalam rundingan untuk package akan datang, tetapi dalam kita punya iklan harga bermula sekitar 5690, tapi tidak termasuk kos-kos kenaikan yang dianggarkan lebih kurang 10 ke 25%. Kemungkinan kita ada kenaikan kos hotel, kita ada kenaikan kos flight, kita ada kenaikan kos visa umrah ke, itu tidak termasuk lagi lah. Jadi kita kira harga sekarang ni harga lingkungan 5690 kalau package hotel Safar, dan kalau kita nak hotel yang jauh sikit tetapi selesa juga, kita boleh masuk hotel Meridian dan Al-Masan, harga dalam lingkungan 5390. Murah harga tu. Okey, kalau murah datang buat pendaftaran awal, insya-Allah mungkin masih ada lagi lah tempat-tempat untuk kita. Kalau tengok hari ni berita banyak yang update situasi semasa lah. Apa yang saya beritahu awal-awal tadi berkenaan dengan Arab Saudi telah membuka pintu negaranya untuk kita semua boleh menunaikan umrah lagi, insya-Allah. Macam-macam lah berita kita dengar. Tapi apa yang dimaklumkan oleh Arab Saudi, pembukaan sepenuhnya ni adalah pintu masuk berkenaan dengan flight. Maknanya kalau flight dah boleh masuk, apakah kita ni umrah yang menaiki flight untuk masuk untuk menunaikan umrah, insya-Allah. Apa yang kita buat pejabat uruskan pada masa sekarang ni, kita cuba clearkan jemaah-jemaah kita yang masih lagi tertunda, yang masih belum memilih tarikh-tarikh baru, disebabkan oleh ketidakpastian lah penerbangan pertama kita ni nak start bila. Tetapi hari ni kita dah ada satu berita, insya-Allah Januari 2021 ni kita dah mula boleh terbang. Jadi jemaah-jemaah kita yang masih belum pilih tarikh tu bolehlah datang pejabat untuk membuat pilihan tarikh. Kalau ikutkan kalender kita, kalender Islam 1442, pada bulan Januari kita hanya sempat 4 ke 5 bulan itu je untuk buat umrah sehingga bulan Mei. Kerana pada bulan April dah masuk pada bulan Muharram, bulan Ramadan, bulan puasa kita pada bulan April. Jadi yang mana yang berhajat nak pergi ke bulan puasa tu boleh masuk bulan 4. Yang mana yang umrah package low season ni yang ada sekarang ni hujung bulan 1 sehinggalah awal bulan 4 saja. Disebabkan awal bulan 1 kita terlibat dengan cuti sekolah. Jadi harga cuti sekolah ni dia akan termasuk dalam harga peak season. Peak season ni selalunya dia akan mahal sikit lah. Tapi yang mana jemaah yang tak memerlukan tarikh-tarikh cuti sekolah, tak perlulah nak pilih tarikh peak season ni, kerana harga dia agak mahal sikit lah. Kita hanya ada 3 bulan je musim umrah untuk tahun depan lah. Sebabnya saya tengok kalender sini, okey, bila kita tengok kalender sini, kita awal bulan 4 kita dah masuk satu Ramadan, bermakna package pada bulan puasa akan bermula pada
Ramadan jatuh pada hari Selasa 13 Ramadan. Maknanya pakej Ramadan akan bermula awal bulan 4. Dalam lingkungan 7 ke 8 hari bulan 4 dah masuk pakej Ramadan. Jadi kita hanya ada masa lebih kurang 3 bulan saja untuk umrah musim biasa. Hujung bulan 1, bulan 2 dan bulan 3. Lepas tu lepas Ramadan kita ada buka lebih kurang 2 minggu pakej umrah dalam bulan Syawal. Lepas tu kita akan rehat dan bersambung semula selepas musim haji 1443 umrah hijrah pula umrah kita akan datang. Jadi kita akan bermula, kalau ikutkan apa maklumat yang diterima, kita akan bermula umrah pada Jamadil Awal, pada bulan Islam, bulan Jamadil Awal 17 hari bulan 1 hari bulan Januari 2021. Okey, setakat itu saja informasi daripada saya, insya-Allah. Kita akan berikan sedikit info-info yang seterusnya di dalam page ini, dan kalau yang tengok page ini tolong like ataupun tolong share banyak-banyak supaya maklumat-maklumat ni dapat orang lain dapat tengok dan juga dapat berita-berita semasa isu-isu semasa ni untuk menunaikan umrah pada musim depan ni. Selain daripada persiapan, kita kena tengok persiapan, kita kena tengok juga persiapan kita untuk menunaikan umrah pada musim depan, apa yang kena buat kerana kita sedang alami wabak bencana dunia COVID-19. Jadi saya harap semua dalam keadaan sihat dan jaga diri kita, setiap diri kita cuci tangan, pakai mask apa yang dimaklumkan oleh KKM. Pastikan kita ada penjarakan sosial. InsyaAllah semoga kita ni di dalam golongan orang-orang yang sihat. InsyaAllah kita jumpa lagi lah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.